Baik, salam semua. Hari ini kita akan mula topik yang ketiga berkaitan dengan tindak balas redox dari segi nombor penoksidan. Okay. Jadi ini soalan dia. Okay, soalan pertama. Okay. Apakah perubahan nombor penoksidaan bagi hidrogen? Okay, ini soalan 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini 4, 5 soalan esei. Okay, contoh soalan SPM tahun lepas. SPM 2017-2015. Okay, pelajar cuba buat dulu. Okay, dalam kertas. Okay, lepas baru tengok, pause dulu video ini. Lepas tu baru tengok yang seterusnya. Baik. Okay, baik kita bincang soalan 1, objektif. Okay, ini jawapan dia. Pesan ion. Okay, apakah perubahan nombor peroksidan bagi hidrogen? Jadi belajar nak menguasai topik ini, belajar mesti pandai menentukan nombor peroksidan. Jadi contohnya hidrogen H+, nombor peroksidan dia positif 1. Dan ini H2 dia berseorangan, tak ada charge, maka dia kosong. Jadi daripada positif 1 tukar ke kosong, positif 1 tukar ke kosong. Soalan 1 jawapannya adalah C. Okay, kita tengok seterusnya persamaan ion sekali lagi. Okay, kita tentukan nombor penoksidaan dia. Kosong. Yang ini positif H+, 1. Mg2+, positif 2. Yang ini H2 berseorangan kosong. Jadi lepas kenapa kita nak tentukan nombor penoksidan? Kerana kita tengok nombor. Kalau nombor dia bertambah, dia adalah penoksidaan. Cuba tengok, kosong menjadi positif 2. Maka Mg menjalankan penoksidaan. Okay? Kalau dia menjalankan penoksidaan, dia melepaskan elektron. Ingatlah, setiap kali, sekejap. Okay? Jadi, belajar kena ingat, kalau penoksidaan, nombor penoksidaan dia bertambah dan dia mesti melepaskan elektron. Cikgu tak terangkan kaedah untuk tengok dari segi pemindahan elektron kerana kaedah ini agak susah. Tapi, tak apa. Kita guna kaedah nombor penoksidaan, kita tengok nombor bertambah. Kalau nombor bertambah, kita tahu dia adalah penoksidaan, maka secara automatik elektron akan dilepaskan. Boleh saya ulang? Kalau nombor penoksidaan dia bertambah, contoh, kosong menjadi positif 2. Jadi secara automatik ni, Mg mengalami penoksidaan. Maka Mg adalah melepaskan elektron. Jadi guna kaedah ini, guna nombor penoksidaan adalah paling senang untuk menentukan penoksidaan dengan penurunan. Maka untuk soalan ini, jawapan yang pilih pernyataan betul dia adalah Donkey. Magnesium atom mengalami penoksidaan, yang lain semua salah. Okey, seterusnya soalan 3. Okey. Antara yang berikut yang manakah bukan tindak balas redox? Jadi kalau bukan tindak balas redox, maka tiada perubahan dalam nombor penoksidaan. Jadi kita kena tentukan nombor penoksidaan bahan dan hasil. Lepas tu kita bandingkan nombor dia. Sama ada dia berubah ataupun tidak. Okey, saya tunjuk contoh A saja. Contoh ini M seorangan dia kosong. Kosong. Okey, yang ini Cl2 juga kosong. Untuk ini dia ada pasangan E3+, jadi ini positif 3. Yang ini Cl dia sebelum ini dia adalah Cl negatif, jadi dia negatif 1. Maka kita tengok kosong menjadi positif 3, jadi Fe penoksidaan. Kosong menjadi negatif 1, maka Cl2 mengalami penurunan. Jadi A adalah tindak balas redox. Okey, yang lain sekejap saya tunjuk jawapan. Okey, baik, ini adalah jawapan dia. Belajar boleh rujuk jawapan ini. Contohnya 2 telah menjadi 3, ada perubahan nombor, maka dia adalah redox. Dan akhir sekali yang ini tak ada perubahan. Contohnya Fe sebelum ini positif 2, selepas tindak balas pun positif 2. Na+ sebelum positif 1, selepas pun positif 1.
maka nombor penoksidaan untuk semua unsur dalam tindak balas D adalah tiada perubahan, maka dia bukan tindak balas redox. Jadi secara umumnya boleh catat dalam nota yang bukan tindak balas redox selalunya ada dua. Satu adalah tindak balas peneutralan, satu lagi adalah tindak balas pemendakan ataupun kita kata untuk menyediakan garam yang tidak larut dalam air. Okey, kita tengok soalan 4. Okey, ini SPM 2017. Jadual menunjukkan bersamaan bagi dua tindak balas. Okey, jadi A dengan B tentukan sama ada setiap tindak balas ini adalah redox ataupun tidak. Maka kaedah yang sama saya sudah bagi jawapan. PB2 plus 2. Jadi PB sama 2 plus, maka ini tak ada perubahan nombor. Manakala ini kita belajar sekali lagi, PB adakah bercinta dengan NO3, maka dia ada charge. Okey, jadi kita tengok Mg dia berseorangan, jadi dia kosong. Selepas tindak balas, Mg sudah berkahwin, jadi menjadi Mg2 plus, jadi positif 2. Dan Pp berseorangan pula, dia adalah kosong. Jadi dengan ini kita nak mendapati bahawa Pb daripada positif 2 telah menjadi kosong. Nombor menurun, proses penurunan. Manakala Mg kosong menjadi positif 2. Jadi Mg mengalami penoksidaan kerana nombor bertambah. Okey, ini bawah adalah skema jawapan. Satu, tindak balas A bukan tindak balas redox kerana nombor penoksidaan untuk semua unsur kekal tidak berubah. Okey, manakala tindak balas B adalah redox kerana nombor penoksidaan PB berkurang, manakala nombor penoksidaan Mg bertambah. Belajar juga boleh menyatakan nombor penoksidaan, apakah perubahan nombor penoksidaan mereka. Okey, soalan akhir sekali. SPM 2015, penghuraian kanda 2 bukan satu tindak balas redox. Jadi penghuraian kanda 2 sebenarnya adalah kaedah untuk menyediakan garam yang tak terlarut dalam air. Nama lain dia dinamakan tindak balas pemendakan. Jadi dengan menggunakan contoh yang sesuai, terangkan kenapa dia bukan tindak balas redox. Jadi contoh yang saya sediakan adalah saya nak sediakan menyediakan garam yang tak terlarut iaitu AgCl. Argentum chlorida adalah garam yang tidak larut dalam air. Jadi ini adalah bersamaan ion dia Ag+ campur dengan Cl negatif menghasilkan AgCl. Okey, maka kedua nyatakan nombor penoksidaan sebelum tindak balas. Ag+, jadi nombor penoksidaan dia adalah positif 1. Cl negatif, nombor penoksidaan dia adalah negatif 1. Lepas tindak balas, nombor penoksidaan dia tetap sama. AgCl berkahwin. Jadi Ag+, Cl negatif, okey, masih sama. Akhirnya terangkan tiada perubahan pada nombor penoksidaan untuk semua unsur. Okey, maka dia bukan tindak balas redox. Okey, baik, itu saja untuk perbincangan 5 soalan ini. Okey, terima kasih. Sekian.